Okay, hello everybody. Welcome to the final webinar of Microsoft Drive-Thru virtual event for Students Track. So today we have with us Cikgu Goh from SJKC Cheng Tu, who is also our MI expert. So hari ni adik-adik akan belajar macam mana you nak build a world di dalam Minecraft. So untuk pengetahuan adik-adik semua, you ada MOEDL email, your MOE ID dan you ada access kepada Minecraft Education Edition sehingga free access sehingga end of May. Dan sedikit housekeeping, sekiranya ada apa-apa soalan boleh ajukan di ruangan Q&A. Right, dan boleh juga kongsikan adik daripada mana, nama adik siapa di dalam ruangan Q&A, dan sesi ini sedang dirakam dan rakaman akan muat naiklah di dalam Sway, agenda yang adik nampak banyak-banyak topik tu, dalam tu juga kita akan letakkan recording ni untuk adik-adik tengok semula, dan untuk cikgu-cikgu kita akan upload di dalam Delima, ruang ilmu. Dan nanti kita akan kongsikan attendance form. So minta semua adik-adik boleh klik pada butang Q&A dan make sure you fill in the attendance form ya dengan accurate detail, sebab kita akan minta nama penuh, alamat, email, alamat rumah alamat, email dan nombor telefon. So make sure adik-adik isikan dengan betul, dan insyaAllah ada 5 pemenang hari ni yang akan menang hadiah daripada Microsoft, iaitu Microsoft Backpack. So pada akhir sesi nanti kita akan adakan lucky draw dan kita akan buat spin the wheel ya. Dan sekiranya adik dengar nama adik dipanggil, nampak je dekat skrin nama adik, cepat-cepat pergi ke butang Q&A dan tulis itu ya saya menang. Alright. Okay, so tanpa melengahkan masa, nanti kita akan masukkan juga pautan borang kehadiran ni dalam Q&A. So make sure adik-adik isikan ya. Tanpa melengahkan masa, saya nak jemput Cikgu Goh untuk memberikan pembentangan dia. Dipersilakan Cikgu Goh. Okay, baik, terima kasih. Okay, jom kita akan mula sesi untuk hari ini. So, kejap biar cikgu sharekan slide dulu. Okay. Okay. Sekejap. Cikgu nak tunjuk kamera tak ke tak nak? Boleh je, mana-mana saya on kamera dah. Oh tak nampak. Tak boleh. Ada? Tak nampak gambar cikgu. Okay, tak apa. It's alright. Okay, saya mula ya. Okay, selamat sejahtera dan selamat petang kepada adik-adik yang di luar sana yang sedang mengikuti sesi webinar terakhir untuk satu series webinar. Sekejap Fai, tak ada nampak ni lah, skrin tak ada. Tak ada skrin, ada sekarang ada. Ada? Okay dah. Okay, thank you. Okay, saya ulang sekali ya. Okay, selamat sejahtera, selamat pagi. Selamat pagi pula, selamat petang. Saya ucapkan kepada semua adik-adik yang sudi meluangkan masa di depan, sama ada di depan kamera, di depan laptop ataupun di depan mobile phone. Okay, hari ini merupakan hari topik terakhir, hari webinar yang terakhir untuk siri webinar yang cukup bermanfaat. Okay, untuk hari ini kita akan meneroka creating a lesson in the Minecraft world. Bagaimana kita nak mula dalam dunia Minecraft yang begitu menarik. Walaupun saya yakin dan percaya di sini adalah gamer-gamer yang hebat-hebat, tetapi kita mula dengan peringkat yang asas. Tak rugi kan, kita nak ulang balik, kok akan dapat sedikit sebanyak kan untuk idea-idea untuk teruskan lagi. Okey, tanpa membacakan masa, saya Cikgu Goh Kok Ming dari SJKC Cheng 2 dan merupakan MI expert Malaysia. So, okey, itu saja salam pengenalan. Jom kita tengok seterusnya. Okey, untuk agenda hari ini, walaupun nampak banyak di sini kan, sebenarnya kita hanya nak mula
dari nombor keempat hingga ke-8. Iaitu cara permulaan Minecraft, hasil kerja, apa yang kita boleh buat dan sebagainya. Demo. Okey, demo dari asas bagaimana kita nak masuk, bagaimana kita nak login, bagaimana kita nak mengawal avatar kita dan bagaimana kita nak bina sesuatu yang menarik dan bermanfaat dan bermaklumat dalam tu. Dan yang seterusnya adalah idea dan sumber maklumat. Selain daripada itu, apa di mana kita boleh dapatkan idea, inspirasi ataupun benda-benda lain, hasil-hasil kerja lain untuk kita jadikan contoh. Dan seterusnya penutup. Yang penting dilepas penutup saja. Adik-adik jangan pergi ke mana sebab nanti kita ada cabutan bertuah. Kalau skip saja, sorry lah. Tak adalah. Tak ada rezeki untuk hari ini. Okay, jadi stay tune sampai akhir. Okay. Alright. So, saya anggapkan kita bagi adik-adik yang baru nak berjinak-jinak nak belajar ataupun baru nak berdating, berdating secara berilmiah lah dengan Minecraft Education Edition. Hari ini kita ada beberapa tajuk asas untuk dibincangkan bersama-sama lah. Okey, kita sama-sama belajar, jangan risau, jangan stres. Okey, kita akan mula dengan, nampak ada poster sebelah sini. Okey, kita ada banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ada 8. Tetapi 8 ni walaupun banyak kan. Jangan risau, sebenarnya sekejap saja kita akan menguasai semua. Tetapi bukannya mungkin hari ini kita tak sempat cover semua. Tetapi saya yakin dan percaya lepas ini adik akan lebih meneroka bagaimana nak kita bina sesuatu yang amazing, sesuatu yang menarik. Okey, sekejap ya, Cikgu Go. Ya, saya. Kita nak tanya student lah. Student semua boleh nampak tak skrin Cikgu Go? Boleh type di ruangan Q&A nampak atau tidak? Sebab ada yang Cikgu Fazli kata tak nampak skrin. Kalau adik-adik semua boleh tak type di ruangan Q&A, nampak tak skrin Cikgu Go sekarang? Okay. Alright. Boleh. Alright. Okay. Thank you Cikgu. Boleh teruskan? Okay, thank you Kak Fai. Okay, thank you so much. Kami pun takut ni sebenarnya nanti cikgu kau dah macam mana nak cakap 20 minit slide tak nampak. Itu yang malulah, segan lah kan. Jadi thank you for your response. Kita teruskan ya. Alright, yang ini adalah tajuk asas, kita ada pergerakan asas. Bagaimana kita nak letak, bagaimana kita nak destroy, bagaimana kita nak dapatkan inventory, seperti macam kita dapatkan bahan daripada Doraemon kan. Kita anggaplah sebagai Doraemon dalam tu banyak-banyak bahan. Tapi macam mana kita nak dapat? Bagi yang tahu tu tahulah, bagi yang tak tahu tu macam mana kan. Kita tak boleh tinggalkan kawan-kawan yang tak tahu ni. Kita kena sama-sama tarik mereka heret jugalah. Kita sama-sama belajar lah. Okey, lepas tu kita akan tengok bagaimana kita nak letakkan NPC, code builder, board, kamera dan book and queue. Tapi walaupun mungkin tak sempat cover semua, tetapi kita cover yang hak benda-benda basic dulu. Yang lain tu cikgu terserah kepada adik-adik untuk explore. Saya yakin dan percaya adik adalah merupakan pelajar yang kreatif. Cuma kita nak perlukan peluang untuk buat saja. Okey, jom kita teruskan. So ini adalah antara banyak-banyak tu kita sebenarnya sekejap saja adik dah kuasai. Okay, so izinkan cikgu kau terangkan sedikit bagi adik-adik yang mula. Mungkin adik-adik akan rasa, alamak susah lah nak bina benda-benda tu yang begitu susah, begitu complicated, begitu yang sukar kan. Alamak saya tak tahu lah, kadang-kadang saya mabuk lah dan sebagainya. Adik-adik jangan risau. Yang ini merupakan satu proses pembelajaran. Okay, tengok. Kalau saya kongsikan anak-anak murid cikgu kau yang mula nak berjinak-jinak tu bila nak belajar dengan Minecraft ni, kita mula dengan peta-peta yang kecil. Kita warna saja tau. Warna, lepas tu baru pindah masuk kat Minecraft.
bina kat masuk dalam Minecraft, kita terjemahkan apa yang mereka dalam tu, lepas tu masuk dalam Minecraft binaan ni. Boleh nampak di sini kan? Ini adalah hak kita binakan. Ini adalah sesuai dengan tema pertama. Kalau adik-adik yang ada mengikuti pertandingan Minecraft Challenge 2021, ini merupakan tema yang pertama. Sebenarnya Cikgu Go dah bagi tips dan adik-adik sempat lagi untuk perbaiki ataupun yang belum lagi nak try, boleh try juga. Tak rugi kita try, nanti kita hantar. Okey, masih ada masa. Okey, ingat sebelum hujung minggu ni hujung bulan ni. Bukan minggu ni, hujung bulan ni Okey. Lepas tu kita boleh masukkan dah. Bila dah bina berdasarkan yang pieces art ni, lepas tu kita pindah binaan yang lebih complicated. Binaan yang lebih sukar. Bina rumah, bina cabin, bina castle, bina portrait yang suka sikit, yang ada nampak 3D. Itu adalah berdasarkan skill dan ini adalah satu proses pembelajaran. Jadi adik-adik yang baru nak belajar tu jangan risau, jangan fobia. Kita mula dari asas, kemudian lama-kelamaan kita akan dapat tahap yang advance. Okey? Yang advance tu semua bermula dengan peringkat asas. Okey, boleh? Jadi asas, sederhana, advance. Okey? So, ini adalah proses pembelajaran. Bagaimana kita nak mula? Saya sebenarnya nak kongsi dengan adik-adik. Sebenarnya anda merupakan individu ataupun pelajar yang kreatif. Sebab kadang-kadang anda mempunyai idea yang special. Dan kamu sudah ada skill. Contohnya, ini ada anak-anak murid cikgu ni, dia dah pernah main Minecraft di handset dengan menggunakan Minecraft versi backdrop, JavaScript, Java, backdrop dan Pocket Edition. Dan mereka yang dah bawa yang kemahiran tu, saya yakin dan percaya adik-adik dalam kalangan yang sedang mengikut ni ada kemahiran atau pengetahuan sedia ada untuk bina. Contohnya bina portal ni kan. Portal ni dan transfer dan lepas tu portal Ender Dragon. Okey, kalau saya silap tegur lah. Okey, Ender Dragon untuk melaksanakan sesuatu macam mana? Transisi dari satu dimensi dunia ke dimensi dunia yang lain. Itu yang special. Yang sebenarnya ini adalah datang daripada kamu semua. Jadi kita teruskan menggunakan. Yang bagi yang tak menggunakan ini, boleh guna Minecraft Education Edition. Kita boleh terukar, kita boleh buat banyak benda lagi. Okey? Ini secara teoretikal dulu. Dengar Cikgu Go bebek dulu, lepas tu kita akan terus dengan practical. Okey? Okey. Contohnya, mungkin adik-adik akan tertanya-tanya. Alamak, okey, saya ikut sesi ini. Okey, saya tahu dah Minecraft tu. Saya dah tahu lah tajuk-tajuk asas yang saya perlu belajar. Setelah belajar, jadi apa kita boleh buat? Faham tak? Betul kan? Apa yang kita boleh buat? Saya dah belajar. Lepas tu saya nak buat apa? Sebenarnya kita banyak benda boleh buat. Salah satunya, kita seperti yang pertandingan tu, adik-adik boleh bina seni dalam bentuk pieces art. Adik boleh bangun, kembangkan idea dalam dunia berbentuk sketchbook. Kita boleh buat dalam sketchbook, kita boleh buat dalam comic book dan sebagainya. Adik-adik boleh buat penceritaan digital berkaitan dengan budaya ataupun bangunan bersejarah ataupun pengalaman yang special bagi anda. Boleh. Lepas tu, bina semula landscape, bangunan dan bangunan bersejarah. Contohnya adik-adik boleh bina. Saya nak bina landscape sekolah. Saya nak bina bangunan sekolah. Saya nak bina satu sekolah. Boleh. Sekolah yang mengikut keperluan saya, apa yang saya imajinasi, apa yang saya nak, saya boleh binakan. Dan adik-adik yang paling penting, adik dapat macam mana rasa akan terasa keseronokan untuk membina. Sebab dalam pembinaan ni dia ada cabaran. Dan adik-adik ini merupakan satu permainan yang interaktif untuk membantu adik-adik bina dan terbit. Okey? Itulah kegunaannya. Dan di sini adik-adik boleh belajar. Kalau guna Minecraft, adik-adik boleh belajar coding. Macam mana nak belajar coding? Nanti adik-adik, cikgu akan tunjukkan contoh video yang bina dengan menggunakan coding. Boleh code dengan JavaScript, boleh code dengan Python, boleh code dengan Microsoft Make Code, dengan drag and drop. Itu jangan risau, jangan fobia, jangan dilema lagi. Okey, nanti cikgu kau tunjukkan. Sebenarnya nanti adik-adik akan tanda, oh begitu senangnya sebenarnya kita nak buat. Okey, nanti stay tune. Okey.
So, sebelum kita pergi ke jauh lagi, mungkin adik-adik kata, alamak Cikgu Go ni cakap saja kan. Okey, cakap tak guna kan? Lebih baik Cikgu Go tunjukkan contoh hasil kerja. Contoh saja, bukan yang terbaik. Tapi kita sama-sama kongsi, kita tengok idea dia. Okey, jom kita tengok. Contohnya, bagi adik-adik yang nak mula tu, okey, kita boleh buat Minecraft Art Gallery. Yang ni tengoklah, ini yang tahap 1. Tahap 1 sebenarnya boleh buat, adik-adik yang tahun 1, tahun 2, tahun 3 sebenarnya boleh buat dalam tu. Okey, boleh buat dengan pieces sebegini. Tengok ada Iron Man, tengok ada Batman, tengok ada Cinderella. Mungkin adik-adik boleh cipta portrait anda dalam situ. Lepas tu tunjuk satu dunia. Tak apa, boleh. Okey, itu Minecraft Art Gallery. Okey, dari situ saya yakin dan percaya adik-adik akan menghadapi masalah apabila kita nak macam mana lah letak blok tu, macam mana tu, itu adalah proses belajar adik-adik. Okey. Seterusnya, sekiranya adik-adik berminat nak bina interior design, reka letak. Okey, reka letak bilik kamu, rumah kamu, ataupun adik-adik nak pindah, alamak saya dah bosan dengan bilik saya lah, bilik tidur saya nak buat satu bilik tidur yang sangat-sangat special. Boleh je, kita boleh buat macam tu. Kita boleh binakan, tengok nampak di sini ada bartender, adalah permainan-permainan. Saya nak TV saya besar gila macam tu, speaker pun besar. Lepas tu saya nak ada open space macam ni. Itu adalah kreativiti adik-adik. Saya yakin dan percaya adik-adik boleh buat lebih baik daripada ini. Okey. Bagaimana kita nak buat? Kita kena ambil langkah pertama. Kita start dengan Minecraft Education Edition. Okey. Alright. Seterusnya, yang ini gambar-gambar lah. Okey, tunjuk hasil kerja dulu. Ini kitchen, ini dapur yang dia minati, katil nak besar-besar. Lepas tu saya nak ruang tamu. Lepas tu saya nak ada ni, ada tu. Itu terpulang. Itu adalah idea. Okey? Boleh macam tu. Saya nak ada satu gaming punya tempat sebagainya. Okey? Alright. Untuk adik-adik yang menggunakan version mobile, bolehlah cuba buat macam tu sebagai latihan. Sekiranya adik-adik yang mengikuti pertandingan Minecraft Challenge 2021, dia adalah menggunakan Minecraft versi pendidikan, iaitu Education Edition. Jadi kalau adik-adik tersilap, terlupa, terbabas menggunakan versi lain, cepat-cepat tune back. Cepat-cepat kembali kepada pangkal yang asal. Jangan pula hantar, sebab bila hantar saja dia akan hadapi masalah, iaitu kemungkinan besar penyertaan adik akan dibatalkan. Okay, so ini contoh-contoh hasil kerja. Alright. Okay, itu tadi adalah koleksi gambar-gambar, sebab setiap gambar ada idea. Kan? Pernah dengar kan? Pictures speak 1,000 words. Cakap orang putih sikit hari ni ya. Okay, pictures speak 1,000 words. Tapi itu ada 2D. Sekarang cikgu akan tunjukkan 1-2 video tentang apa dunia tu, apa sebenar dunia tu. Itu adalah gambaran. Sekarang saya tunjuk short clip bagaimana dunia itu berfungsi dan sebagainya. Okey, mari kita saksikan kejap. Cikgu tukar interface kejap. Alright. So, kita akan mula dengan kejap. Mula dengan mana dah. Bila nak cari, okey, mula dengan yang ni. Kita okey. Okey, ini merupakan yang interior design tadi. Okey, saya harap adik-adik ini video ni dapat mengikut sepanjang tentang idea dan bagaimana kita boleh buat untuk menyertai mana-mana ataupun kita boleh buat dalam bentuk ini. Boleh masukkan, boleh channelkan dream kamu masuk dalam letakkan And how will we ever know if the love will ever grow without trying?
Alright, ini adalah sedikit sebanyak tentang yang interior design tadi. Okay, ini kalau adik-adik berminat bolehlah bina mengikutkan apa yang sebenarnya adik-adik nak, dan yang ni boleh masukkan dalam lakaran peka bentuk dan teknologi. Kalau adik-adik adalah tahun 4, 5, 6 boleh cuba buat macam tu. Okay, alright, ini adalah satu waktu interior. Seterusnya saya akan tunjukkan dalam Minecraft sebenarnya kita boleh gunakan code builder dengan coding yang simple dan ada tutorialnya kita bagaimana kita nak buat dunia bawah underwater world. Okay, kita jom kita saksikan. Okay. Okey, yang ni adalah sedikit sebanyak tentang bagaimana sebenarnya kita menggunakan code builder dengan simple coding yang tadi saya drag back. Okey, drag back. Yang ini. Ini adalah coding-codingnya. Kita drag and drop saja untuk adik-adik yang alamak, cikgu Go kata nak gunakan JavaScript. Alamak, cikgu Go nak gunakan Python, saya tak pernah belajar. Itu jangan risau, kita boleh gunakan blok-blok yang ada, kita drag. Cuma kita perlukan sedikit computational thinking, iaitu pemikiran logikal. Kita bagaimana nak susun komen tu, susun arahan tu dengan baik. Saya yakin dapat percaya adik-adik boleh. Jangan risau sebab dalam tu dia ada tutorial secara free. Bagaimana? Nah, stay tune, kita akan tunjuk secara live. Okay, dalam Minecraft Education Edition. Okay, so itu saja beberapa video yang saya nak tunjuk kepada adik-adik bagaimana sebenarnya kita boleh buat. Alright. Okay, saya teruskan dengan slide. Okay, di sini adalah beberapa video kitaran beberapa video yang ada contoh-contoh idea kita sebenarnya boleh buat. Adik boleh cuba menggunakan Minecraft untuk buat masukkan konsep sains, contohnya kitaran hujan, boleh buat reka bentuk, interior design, lepas tu Minecraft bee farm boleh gunakan untuk buat sistem autonomi dan sebagainya. Okay, lepas tu kita boleh buat 4 significant season, boleh terangkan budaya setiap negara tu, boleh. Okay, sekejap saya nak buat. Okay, kita lagi boleh coding dan kita boleh capaikan sustainable development. Itu idea-idea adik-adik nanti boleh terungkap. Sebelum tu kita tengok yang benda asas dulu, iaitu kita akan buat lesson hacking sekejap. Okey, bagaimana Cikgu Go dah tunjuk banyak benda kan? Banyak benda macam mana yang tu yang ni kan. Jom kita tengok bagaimana kita nak masukkan dalam lesson hacking tu, macam mana kita dapatkan yang apps tu. Okey. Okey, kita nanti akan demo.
Sebenarnya adik-adik saya yakin dan percaya adik-adik ada ID D5 kan, ID ataupun ID MOE. Adik-adik masuk dalam portal tu, log masuk saja. Lepas tu klik pada ikon murid. Okey, klik ikon murid, jangan pula guru, memang tak masuk. Okey, klik pada ikon murid. Lepas tu pilih tab kedua aplikasi Microsoft. Lepas tu dia ada satu yang ni bentuk ikon buku Minecraft Education Edition. Kita ada dalam yang tu. Jadi kita boleh gunakan. Okey. Bila kita download dan sebagainya, saya assume adik-adik download saja, ikut yang peraturan pula arahan tu, kita download saja, dia akan jadi satu apps. Satu apps. Dan ataupun adik-adik boleh download daripada Minecraft Education Edition homepage. Tekan masuk atau search di mana-mana search engine. Klik get started. Download now. Dan dia akan bawa ke paparan satu lagi. Kita boleh download now untuk versi, kalau untuk laptop, okey, boleh gunakan. Ataupun adik-adik menggunakan Chromebook, boleh pilih Chromebook. Kalau adik yang mempunyai versi MacBook ataupun iPad, boleh pilih yang mana yang sesuai. Okey, so ada dua cara. Satu adalah ID D5 dari portal D5, satu adalah daripada Minecraft Education Edition homepage. Okey. Yang tersempat tu snap dulu, screenshot dulu, nanti boleh cuba. Okey. So dah cakap banyak kan? Jom kita tengok. Okey, saya anggap semua adik-adik dah berjaya download dan sebagainya. Di mana kita boleh cari? Satu-satunya kita boleh search di sini, type saja Minecraft. Dia akan keluar Minecraft Education Edition apps. Kita tekan saja, dia akan bawa ke paparan sebegini. Sebegini. Okey, bila sebegini, senanglah, dia akan minta adik-adik masukkan sign in. Dia akan minta adik-adik sign in. Jadi adik-adik sign in saja. Adik-adik sign in. Okey. Lepas tu di sini adik-adik kena pasti masukkan ID D5. Jadi cikgu masukkan ID D5 cikgu. Tetapi saya mula dengan G lah. Adik-adik mula dengan M. Okey. So kita type. Pastikan ID itu adalah betul dan tepat. Jangan pula yang tak tepat, nanti tak tepat tu memang tak boleh lah. Dan kalau tak boleh masuk, tak dapat ID lagi, minta dengan guru penyeras sekolah ataupun guru ICT sekolah. Okey, minta dengan cikgu Go memang tak dapat lah. Okey, kita dapat ni, pastikan betul. Tekan next. Okey, masukkan email, pastikan yang betul juga. Next. Okey. Apabila adik-adik nampak yang ada script error ni keluar kan, adik-adik jangan panik. Tak boleh masuk dan sebagainya. Tak apa, kita klik je yes. Okey, dia akan minta password. Jadi pastikan adik-adik password itu adalah betul. Kalau tak betul, memang dia tak masuk lah. Okey, info punya password. Saya sign in. Okey, adik-adik yang tak sempat nak ikut tu jangan risau, sebab kita nanti ada rakaman. Jadi jangan risau. Okey, dia selepas masuk saja, dia akan masuk ke satu paparan. Okey, paparan sebegini. Di sini adik-adik boleh tukar mana-mana skin yang adik-adik suka. Okey, ada ni. Okey, boleh tukar. Okey, jadi confirm saja. Contohlah adik saya nak macam ni, saya confirm. Okey, bila dah confirm ni, untuk basic tu adik-adik nak main saja kan. Kita tekan je play. Bila tekan je play, dia akan keluar paparan sebegini. Okey. Bila ke paparan sebegini, kalau adik-adik ada dunia yang sebelum tu dah ada dunia, dia adalah dunia-dunia yang macam ni. Okey, sekiranya tak ada dunia, kita boleh pilih create new. Okey, create new. Dia ada keluar dua putang, new or template. Adik-adik create new saja. Okey. Bila masuk dengan new, dia ada satu game setting.
game setting ni adik-adik ini sangat penting tau sebab kita kena rename. Contohnya kita test drive-thru. Drive-thru murid. Okay. Lepas tu survivor ni kita pilih kalau adik-adik baru saja nak berjinak-jinak belajar, kita gunakan kreatif. Difficulty kita boleh gunakan peaceful. Dia ada peaceful, easy, normal dan hard. Okay, kalau baru saja nak belajar, kita disarankan guna peaceful. Lepas tu war type, ada 3 jenis. Satu flat. Flat memang flat lah, bukan fat lah. Flat. Dia ada infinite dan O. Infinite ini seolah-olah bumi. Bumi kita ada bukit, ada hutan dan ada laut. So, untuk baru-baru ni kita letak flat saja. Yang bawah tu kita pastikan ada koordinat sebab takut adik-adik nanti hilang kat mana tak dapat cari. Lepas tu kat bawah tu kita bagi always day. Kalau nak dia selalu siang. Okay. So, dah settle. So, saya ulang. War name, creative, peaceful, flat. Lepas tu, adik-adik jangan kacau lain dah. Sebelum tu, kita tekan play. Okay. Bila tekan play, dia akan masuk kepada, dia akan sedang bersedia menyediakan dunia kepada adik-adik untuk meneroka. Okay, bagaimana meneroka? Hari ini kita cuba nak tahu bagaimana kita nak masuk, bagaimana kita nak download, bagaimana kita nak menggawal avatar kita dan sebagainya. Itu saja. Lepas tu adik-adik boleh terka dengan lebih lanjut nanti. Okey, di sini adalah dunia kita. Tengok nampak. Tak ada apa-apa kan. Memang flat lah. Ada yang move saja. Lain-lain tu ada map. Adalah flat. Okey, bila yang tu adik-adik boleh nampak di sini untuk adik-adik yang baru nak belajar tu, W adalah ke depan, S adalah ke belakang, A adalah ke left, D adalah ke right. Tapi dalam Minecraft ni, dia seolah-olah macam kita dalam dunia tu. Kita boleh lompat. Tapi yang best tahu apa tak? Kita boleh tekan space multiple 2. Okay, space kali 2 times. Tekan je cepat-cepat, dia akan terapung. Tekan lagi space, dia akan terbang. Okay, bila kita nak terbang, kita nak turun kan? Kita tekan je shift. Akan fly down lah. Okay. Naik, space, shift, fly down. Okay. Okay. Lepas tu, di depan mata adik-adik akan nampak satu simbol tambah yang kecil kan? Itu seolah-olah mata adik-adik. Macam mana kita nak gerak mata tu? Kita kena gunakan mouse, tertikus. Okay, mouse tu adalah seolah-olah mata adik dan WSAD itu adalah pergerakan badan. Jadi kita tukar ni, tengok. Kalau adik-adik yang baru pertama tu, saya cikgu kau saja bagi mabuk Minecraft. Okay, itu akan mungkin mabuk. Jangan pula marah kat cikgu kau saya main Minecraft tu saya mabuk lah dan muntah. Itu biasa. Itu biasa. Okay, so pergerakan kita dah tahu. Macam mana kita nak dapatkan bahan-bahan. Okey, bahan-bahan ni seperti yang macam Doraemon, kita tekan je. Doraemon tak ada tekan-tekan lah sebab dia memang dalam perut dia kan. Di ni kita tekan je E pada keypad, dia akan keluar. Begitu banyak benda, item-item yang anda ada ni. Satu ni adalah untuk batu bata, untuk bina. 2 adalah untuk kita nak buat apa? Memburu, kita nak buat hunting semuanya. 3 adalah hiasan-hiasan. Contohnya kita boleh buat hiasan bunga, lepas tu ada Eye of Ender, semua yang bahan-bahan tu, air dan sebagainya. Keempat ni adik-adik cuba teka apa? Ini adalah untuk kita buat tanaman. Kita boleh buat taman, kita boleh tanam benda, kita boleh buat, lepas tu kita boleh mobskan, kita nak lahir lah kita katakan. Lahirkan atau wujud. Guardian, Villager, NPC, non-player character, semua ada di sini. Tetapi hari ini kita tak sempat nak cover semua. Okey, tetapi saya rasa yakin dan percaya adik-adik akan terungkap lebih lanjut nanti. Okey, biasanya kalau Doraemon dia ada satu poket. Di Minecraft ni, Minecraft ada 9 poket. Boleh nampak di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poket. So, kita bila nak ambil tu, kita ambil blok, tekan je, tarik masuk. Saya nak ini, saya tarik masuk. Saya nak ini, saya tarik masuk. Saya nak ini, saya tarik masuk. Okey, jadi poket 1, 2, 3, 4 ada benda. 5 hingga 9 tak ada benda. Jadi, kita macam mana nak check? Okey, kita tangkar saja.
Okey, satu tekan kat keyboard kalau sekiranya adik-adik berada di depan laptop kan. Tekan kat satu dia akan black. 2 putih, 3 honeycomb, 4 purple, 5 tak ada benda, sampai 9 tak ada benda. Dia ada 9 poket saja. Kalau tak ada, memang tak ada lah. Contohnya saya nak satu hitam. Okey, saya nak letak benda. Adik-adik boleh nampak kan segi 4 yang garisan harus tu. Ini adalah tempat kita nak letak benda. Okey, so kita nak letak ni, contohnya nak letak, adik-adik kalau tekan left click, dia memang hancur lah. Left dalam Minecraft adalah musnah. Manakala kita nak musnah, jangan panik pula. Kita boleh letak balik dengan right click. Right click. Oh lupa. Okay, right click. So kita boleh letak. Okey, kalau kita nak bina pintu ni, okey saya nak bina. Saya lompat, saya fly, saya nak bina. Right click, right click. Right click, right click, right click, right click, right click. Lepas tu saya nak bina bawah, right click, right click, right click, right click. Okey, yang ni terkeluar satu. Bila terkeluar satu, tak apa. Kita left click, musnah. Okey, boleh nampak di bahagian right tu. Right, letak. Left, musnah. Yang itu adalah pergerakan yang paling asas kita boleh buat. Okey, lepas tu dari segi 4 pintu ini, bermulalah kita bina berbagai-bagai. Okey, ini adalah benda asas. Sekiranya adik-adik dah puas meneroka, dah puas membina, macam mana kita nak save? Kita tekan je ESC yang akan keluar paparan sebegini dan kita tekan save dan SC. Jangan pula tekan yang pangkal ni. Kalau pangkal ni nasiblah, kalau ada adalah, kalau tak ada memang hilanglah. Hilang tu macam mana? Tahniah dan syabas, adik-adik kena bina semula. Jadi save and exit. Double confirm, itu akan save dalam apps adik-adik. Jadi lain kali kita boleh buka balik. So itu saja bagaimana kita nak mengawal, dan segalanya adalah bermula daripada pergerakan asas sebegini. Adik-adik nanti enjoy membina. Okey, itu saja daripada saya, Cikgu Go. Saya serah kepada Tuan Moderator.